Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so insyaAllah hari ni kita dah nak mula dah. Untuk awal-awal ni tolong tap screen bagi tahu kawan kita yang lain yang kita dah nak mula. Okay, insyaAllah. Awesome. By the way tu suara okey tak? Jelas tak? Boleh tak tolong saya komen? 16 orang terus masuk ramai ya. Kita tengok kat situ ada Tuan Tuah Zainal pun ada. Morning, salam Jumaat. Sulaiha Ahmad, Ara cantik, terima kasih hadir. Alhamdulillah. Suara jelas Okay, biar Aidil Fitriah jelas. Alright. Jangan lupa untuk tap screen dulu. Bagi kawan-kawan kita tahu dulu yang kita dah nak mula dah. InsyaAllah kejap lagi. Alright, terima kasih. Hai Soba. Dan kita ada Alani Bazlan pun ada hari ni. Jelas lagi bersuluh. Wow. Okay, so bagi masa lebih kurang 2 minit lagi untuk tap screen bagi tahu yang kita dah nak mula. Boleh Okay. Selamat pagi semua. Selamat. Waalaikumsalam Wani Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ke? Sihat ke? Sekejap saya nak share dulu untuk hari ni punya. So anda pun kalau boleh buat benda yang sama juga. Alright, buat benda yang sama juga. Hari ni kita akan bawa tajuk. Hari ni pukul apa ni? 11 3 Jun. 3 Jun. Okay, terima kasih semua. So kalau ada soalan boleh tanya terus Kalau ada soalan terus boleh tanya terus. Salam, sedoakan sihat, kaya dan berjaya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you so much. Alhamdulillah. Doa-doa macam tu yang buatkan saya terus semangat lah kan, nak buat lebih lagi. Thank you. Alright, so insyaAllah hari ni hari Jumaat kan, so tajuknya tajuk yang ringan-ringan lah. Kita tak akan buat tajuk yang berat-berat. Tajuk yang ringan-ringan supaya persediaan untuk bulan Jun ini lebih clear. Boleh? Alhamdulillah. Saya pun sedang share juga pada kawan-kawan kita yang lain. So kalau boleh awak pun boleh buat benda yang sama. Panggil kawan-kawan hari ni. Pokok ada benda yang nak tanya ke, boleh tanya sekarang kan. Alhamdulillah. Okay, dan handsome baby face sangat. Alamak, macam mana tu? So ada record tak? Ada. Kali ni ada. Okay, boleh Alright, saya nak say hi dulu pada semua orang yang ada hari ni. Kita ada berapa orang hari ni Kita ada Aidila, Ara, Walin, Yazi, Cik Syah, Ara pun ada. Ada Ara. Ada 2 Ara kat sini. Nani, Shikin Bahar, Fadli Najamin, Nur Syafiqah, Hugo and Cleo, Izan Bina. Alhamdulillah. So tag kawan-kawan, bagi tahu, share dulu, dan kita akan mula kejap lagi. Nina Azrina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nina. Okay, InsyaAllah. So jangan lupa pen dan buku nota. Dan insyaAllah kita akan mula. Okay, boleh Hai sir. Hai, apa khabar? Syakila Tash. Nama menarik lah. Okay. Okay, so Tuan Fan, ada soalan tak nak tanya sebelum kita mula untuk sesi kita pada pagi ini? Hai Sedharma. Hai Farah. By the way, layout semua okey gambar semua okey jelas. Saya harap semua jelas. Tuan Zulfaqar pun ada hari ni. Terima kasih. Apa khabar Tuan? Jelas. Hai sir, selamat pagi. So siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kita yang lain, share dulu dengan kawan-kawan supaya ramai yang boleh join. Tajuk apa hari ni? Hari ni tajuk
depend. Kalau saya akan tengok sebab kemarin kita belajar bagaimana untuk persediaan untuk bulan Jun kan. Target tu berapa nak kena buat, berapa banyak. So nanti kita akan tu. Mana rambut tepi se? Mana rambut tepi? Hilang. Allahu Akbar. Arif Ramli, hai salam se. Semangat pagi. Alhamdulillah. Okay. Alright, so saya pun ada beberapa group lagi saya nak share. So tuan-tuan boleh tak bantu saya kan untuk tag kawan-kawan dulu, bagi tahu yang kita nak mula dah. Supaya insya-Allah lah ramai yang boleh dapat. Mana tahu hari ni kan anda share pada kawan-kawan semua dapat sekali. Right, good morning. Kan, alhamdulillah. Yap, target market berapa customer yang kena ada. Betul. Berapa target market yang kita kena ada. Okay, clear So daripada situ tu nanti you boleh susun lah, insyaAllah. Alright, so saya rasa kita tak nak buang masa. Boleh ke? So untuk lebih memberkati sesi kita pada tengah hari ini, so kita start awal dan boleh kita cuba habis awal. Apa kata kalau kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. So sempena hari Jumaat ni, suka saya pesan lah untuk semua orang yang sentiasa dalam keadaan yang baik hari ni kan, untuk kita sentiasa bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kedua rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada pagi ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah kita ada 70 orang yang berada di TikTok, dan kalau boleh bantu lagi kan, tap screen lagi, share juga pada kawan-kawan. Sebab hari Jumaat ni seeloknya kan, kalau kita tak tahu nak sedekah apa, nak tolong apa, as simple as awak boleh tolong saya untuk sampaikan live ni pada kawan-kawan, share juga pada kawan-kawan pun dah kira bahagia dah. Terima kasih. Alright, Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. So kita minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan urusan kita hari ni, lancarkan internet kita hari ni, dan yang paling penting adalah tuan-tuan belajar sesuatu hari ni lah. Okay, boleh Rabbi syrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alright, so tuan-tuan, suka saya ingatkan pada semua orang yang ada hari ini, walaupun tuan-tuan melihat ataupun sedang menonton video ataupun live ini secara mobile ataupun guna handphone, mungkin sedang tak buat apa-apa, tiba-tiba buka TikTok, nampak ada orang live lah kan. So terima kasih. So alang-alang tuan-tuan dah ternampak video saya ni kan, boleh tak you guys ambil masa sekejap, pergi lari, ambil pen, ambil buku nota, dan mana tahu tuan akan belajar sesuatu hari ni. Boleh? Pergi lari sekarang. Kita ada NHYH6 hari ni birthday mak saya. Sedoakan mak saya sentiasa sihat. Amin ya rabbal alamin. So sama-sama kita doakan mak kepada NHYH6 sepanjang semoga umur puan diberkati, diberikan kesihatan, lapangkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan, dan semoga insya-Allah lah apa yang puan inginkan untuk bulan ni dipermudahkan jalan yang paling mudah. Amin ya rabbal alamin. Murah rezeki. Amin. Okay. Alright. Boleh dah sedia Okay, so siapa yang dah sedia, cuba lambaikan pen di handphone masing-masing. Kita bayangkan saya sedang membayangkan tuan-tuan sedang ada Zoom dengan saya. So saya nampak muka semua orang yang ada hari ni. Saya tahu tuan-tuan mungkin dalam keadaan yang ready, dah bersedia, dah ada guna stand, letak handphone kat situ, dah ada pen dan buku nota kan. Sebab apa? Sebab kita kejap lagi nak kena pergi solat Jumaat. Betul?
Alhamdulillah. Komen. Saya dah lambai Alright. Nampak tak sir? Nampak. Tapi saya nampak pen je lah. Yang lain saya tak nak nampak dulu. Okay. Alright. Terima kasih. Kita ada yang berada di Instagram pun banyak juga dan ramai juga. Terima kasih. Cuba yang berada di Instagram cuba say hi dulu. Yang berada di Instagram cuba say hi dulu. Saya nak sapa dulu yang berada di Instagram. Yang berada di TikTok, teruskan tap anda, teruskan share anda. Terima kasih Abang Bat kan bagi bunga ros, kan Lisa bagi 14 gift, kan V Suzy bagi 1, Cik Topan bagi 1. Thank you so much. Cuba say hi dulu yang berada di Instagram. Hi. Nak tanya pada semua orang yang ada hari ni, siapa yang baru first time join sesi hari ni? Sepanjang bulan ataupun sepanjang bulan Jun ini kita baru 3 hari kan. So saya dah buat 3 kali sesi kot. 3 kali kot kan. Tapi Alhamdulillah dia baru first time join. Dia baru first time join dan baru first time kenal saya. Ada tak yang kat sini? Hai sir. Kan, salam daripada Sabah. Ika Syariska. Hai. Nur Syuhada. Hai. Apa khabar? Siapa kat sini yang baru first time join sesi live kat TikTok? Dah lah join live sesi belajar live kat TikTok. Lepas tu macam kenapa macam pelik je live dia ni. Kan biasanya kalau orang live kat TikTok kan kita mungkin buat mungkin sekarang kan tengah banyak promo kan Oppo buat promo, banyak orang menjual lah kan. So saya sebenarnya tak tahu nak nantilah saya tengah set up kita punya TikTok shop. Nanti kalau sebab saya tak ada produk fizikal. So siapa yang mungkin ada produk yang menarik untuk saya letak sebagai affiliate, just bagi tahu je. Okay. Saya baru first time join sesi hari ni. Okay Akmal. Alhamdulillah. Dah lama sangat tak nampak di IG live. Last masa awal tahun hari tu. Oh ya ke? Tapi Alhamdulillah lah jumpa juga So thank you so much yang ada hari ni. Alright. So jangan lupa untuk tap screen. Dan kalau semua dah ready, let's go. Bismillah. Okay. Hari ni tuan-tuan sebenarnya adalah beberapa benda yang saya nak share. TikTok secantik purple hari ni. Oh ya ke? Alhamdulillah. Okay. Kan? So kalau cantik tu maksudnya apa yang saya usahakan ni berjaya lah. Okay, boleh Alright. So pen dan buku nota semua dah ada ke? Pen dan buku nota semua dah ada ke? Okay. So ini adalah whiteboard. So kalau kita dah buka whiteboard ini tandanya kita dah serius lah. So maksudnya kita akan belajar sesuatu. Okay. Right, kelas dah banyak kali join. Cuma sesi hari ni je first time. Oh ya ke? Selamat datang. Alhamdulillah. Dah follow, terima kasih. Yang baru follow pun terima kasih sebab sudi follow. Yang berada di Instagram pun kau boleh tag nama kawan-kawan anda. Siapa yang perlu join sesi hari ni. Tag nama kawan-kawan tu kalau yang berada di IG. So kalau yang kat TikTok ni just awak boleh share. Dan awak perasan tak? Saya boleh nampak kalau orang join melalui link anda. So itulah apa kelebihan-kelebihan yang social media ni dah bagilah, insyaAllah. Okay. Right. So saya nak pilih 2 soalan. Kan, saya nak pilih 2 soalan daripada satu mungkin daripada IG, satu daripada TikTok. Kan, 2 soalan yang saya akan pilih dan kita akan jadikan untuk sesi hari ni. Boleh ke? Siapa-siapa yang rasa macam ada soalan yang nak kena tanya saya, sebab hari Jumaat biasanya saya akan buat open session. And open session dan saya nak share ataupun saya nak tunjukkan sebenarnya apa sajalah tentang closing tu, insyaAllah saya boleh tolong, boleh bantu. Okay, nak belajar buat whiteboard ni boleh. Ni kalau tak silap saya guna bamboo paper. Saya guna bamboo paper. Cuba tulis soalan-soalan apa yang tuan-puan nak tanya pada saya, boleh? Cuba tanya soalan apa yang tuan-puan nak tanya pada saya hari ni. Tak kisahlah apa pun, saya akan cuba jawab. 2 soalan je. Nanti kita akan bawa lebih deep dan habis di sesi hari ni tuan-puan akan dapat belajar sesuatu. Boleh Okay, saya tunggu. Saya tunggu. Kalau ada soalan tulis pelan-pelan dan insyaAllah. Kalau tak ada soalan, kejap lagi kita dah selesai lah. Habis. Sebab awal-awal bulan ni mungkin ramai yang kalau tanya saya lah kan, awal-awal bulan ni kalau tak ada soalan tu mungkin adalah kerana kita tak rasa pressure kan, tak rasa pressure lagi. Kita rasa macam okay, semua under control. Tapi tuan-tuan kena ingat dan tuan-tuan kena faham
awal bulan ni lah benda yang sangat penting. Okay, apa nak buat kalau sales makin berkurang, dah buat marketing tapi still tak ada improvement? Okay, faham? Macam mana nak kira harga produk untuk harga agent? Okay, macam mana nak customer bagi respon selepas blue tick ya? Macam mana nak elakkan customer buat blue tick WhatsApp kita? Okay, soalan yang menarik kat tu tentang blue tick. Macam mana nak close sales dengan harga premium? Okay, faham. Okay, right. So, saya rasa kita akan pilih soalan yang pertama. Okay, so berkaitan tentang blue tick. Saya rasa macam ramai yang ada masalah yang sama kan tentang blue tick ni. Betul tak? Kan? Saya nak tanya macam mana kita boleh dapatkan lebih ramai tim kita untuk business beauty supplement. Okay, setuju. Cara tukar prospek kepada customer. Macam mana nak naikkan agent yang lemau? Wow. So ni ada soalan lagi. Soalan saya kepada Sir, apa yang menyebabkan Sir memilih menjadi seorang guru dan trainer? Okay, soalan tu sangat bagus lah Tuan Arif. So saya rasa saya nak kena jawab soalan tu dulu sebab soalan tu bagi saya sangat personal. Kalau tanya saya kenapa saya memilih untuk jadi guru ataupun trainer, sebab satu, saya tak nak jadi guru dan trainer sebenarnya, tapi punyalah saya ni suka dengan sales. Sebab tu saya suka share tentang ilmu sales. Dan kenapa saya suka share tentang ilmu sales, train orang pasal sales, ajar orang sampai dipanggil guru dalam sales ni adalah kerana saya pegang satu benda je kan. So bila kita ajar orang satu benda, contohlah saya ajar orang sales dan orang tu amalkan apa yang dia ajar berkaitan dengan sales, dan result yang dia dapat secara sengaja atau tidak, saya pun akan dapat juga. Yang di mana semua orang suka sales, betul tak? Semua orang suka sales. Saya sendiri suka sale kan. Bila buat sale dapat duit, so sebenarnya memang saya perlukan sale tu. So untuk pastikan saya punya sale tu lancar, sale saya tu smooth je, alhamdulillah setiap bulan dicukupkan. So macam mana cara paling mudah adalah dengan saya ajar orang buat sale. Kan, saya ajar orang buat sale, orang tu buat apa yang saya ajar, dia dapat manfaat, dia dapat hasil. Sebab dia dapat hasil tu menjadikan saya pun dapat sale. Nampak tak? So saya ada 2-3 channel lah untuk pastikan saya ni sale saya tu lancar. Faham? So contoh kan, awak ajar orang untuk, yelah saya tak ada bakat nak cerita pasal mungkin pasal agama dan yang lain-lain, betul tak? So kalau contohlah you ajar orang pasal tajwid kan, so pasal Al-Quran, so alhamdulillah dengan orang tu amalkan apa yang you ajar, contoh baca Al-Quran, pahala yang dia dapat insya-Allah menjadikan you pun makin dekat dengan Al-Quran. Itu je. Faham tak? Kan, so sebenarnya dia balik pada gigi. Saya sebenarnya tak ada plan pun. Saya tak ada plan pun nak jadi macam Sifu Jamal ke Dr. Azizan ke sampai ke level macam tu. Kan, sebab bagi saya dah ada orang-orang yang macam tu. Cuma sekarang ni apa yang saya buat dan kenapa saya buat adalah kerana satu, saya suka gila dengan sale. Faham Saya suka gila dengan sale. Saya suka buat sale. Saya suka bila saya buat ayat macam ni, orang boleh bayar. Saya suka macam mana saya mempengaruhi orang lain untuk ambil package yang lebih mahal. Saya suka. Dan kadang saya paling suka adalah saya suka selesaikan masalah-masalah orang tentang sale. Kenapa dia blue tick? Kenapa dia kata tunggu gaji? Dan benda tu buatkan saya rasa macam banyak lagi lah aku tak faham kan. Banyak lagi lah aku benda yang aku tak nampak lagi lah. So belajar dan belajar. Itu je kan. Kita ni orang bisnes kan. Bila orang bisnes ni semua nak kena buat duit, betul tak? So buat duit tu dengan jual barang pun boleh, tapi dengan menyampaikan ilmu pun you boleh buat duit juga. Tapi ingat, apabila you nak menyampaikan ilmu tentang bisnes, apa ilmu-ilmu yang you sampaikan tu kena proven. Faham tak? Sebab tu itu yang membezakan kita dengan orang lain. Contohlah Tuan Fan jual skincare kan, kenapa orang boleh pilih Tuan Fan? Kenapa Tuan Fan extra daripada orang lain? Adalah kerana tips petua yang Tuan Fan share pada orang-orang adalah benda yang proven. Bukannya hanya sekadar sharing daripada buku. Itu bukan kita sharing based on pengalaman. Faham tak? Dan kita sharing juga daripada pengalaman orang lain yang kita dah cuba dan kita dah validate. Sebab tak semua orang ataupun tak semua ilmu yang bila kita cuba jadi. Setuju tak? Kan, kita belajar dengan semua orang kan, tapi tak semua benda yang kita buat jadi. Malah kadang-kadang kita ajar benda yang sama tu kat orang lain, dia malah jadi. Betul? Itu je. So saya harap saya menjawab soalan Tuan Arif lah. Kan, kenapa saya memilih ataupun sebenarnya tak secara sengaja lah jadi guru, jadi trainer. Disebabkan memang saya cinta
suka sangat dengan sales. So bila kita nak mengajar, bila kita nak buat sharing ni, sebenarnya ada banyak skill-skill lagi kan. Sebab tu kita kena join TTT, kena dapat certification. Bukan sebab kita perlukan certification itu, tapi sebabkan kita nak mengajar orang kan. So bila kita mengajar orang tu, kita rasa macam, oi, aku akan ada lagi level ilmu-ilmu yang lebih tinggi. So you akan keep belajar. Faham Alright. Okay, so saya jawab soalan yang tentang blue tick ni dulu, boleh tak? Siapa yang rasa kat sini ada isu yang sama kan, tak tahu nak buat apa dan selalu kena blue tick? Boleh? Siapa yang ada isu yang sama? Cuba komen. Cuba komen siapa yang kat sini ada isu yang sama tentang blue tick. Kan asyik kena blue tick je. Kan asyik kena blue tick je. Okay, so kalau tanya saya, blue tick ni adalah benda yang dah pasti. Okay, benda pasti. Dan benda pasti yang kita akan hadap. Okay, akan hadapi. Kenapa? Sebab daripada 10 orang, okay, daripada 10 orang yang kita WhatsApp, okay, daripada 10 orang yang kita WhatsApp, biasanya 8 akan blue tick. Okay, 8 akan blue tick ataupun bahasa mudahnya adalah reject. Setuju? Okay. Daripada 10 orang yang kita WhatsApp, 10 orang yang kita deal, 8 orang akan blue tick. Itu adalah benda pasti. 8 orang akan blue tick. So tak payahlah sedih-sedih lagi kalau kena blue tick. Kan, tak payah nak rasa macam sakit hati sangat, tak payah, sebab benda ni pasti tuan-tuan. Pasti. Okay, 8 orang akan blue tick. Cuma kenapa dia blue tick? Kan? So kita tak boleh nak kontrol apa respon orang, tapi kita boleh kontrol macam mana nak kurangkan blue tick itu. Kan, macam mana kita kalau boleh nak kurangkan blue tick itu. Boleh tak tuan-tuan share dengan saya, biasanya part mana biasanya kena blue tick? Part mana biasa kena blue tick? Bahagian mana dalam closing yang biasa kena blue tick? Part mana? Cuba share dengan saya. Lepas bagi harga. Okay, lepas bagi harga. Lagi bahagian dah bagi harga, dah murah tapi entahlah. Selepas bagi harga, lepas sharing promo. Okay, lepas sharing promo. Lagi sama je semua. Kan, part kita nak sharing promo, selepas bagi harga, selepas bagi account number. Okay, account number. Lepas tu tanya family dulu. Lepas tanya family senyap. Lagi lepas bagi detail benefit produk, lepas total dan postage, nak confirmkan order, lepas hantar gambar produk, lepas bagi size chart. Ni mungkin jual baju lah kan, betul tak? Kan, lepas bagi harga. Saya rasa ramai yang menghadapi benda yang sama, betul tak? Sebab tu sekarang ni, okay, kan, kenapa dia bagi blue tick? Kan, kenapa dia bagi blue tick? Kenapa dapat blue tick? Okay, kenapa dapat blue tick? Why? Soalan dia adalah kenapa kita dapat blue tick. So, kalau tanya saya tuan-tuan, kenapa kita dapat blue tick adalah satu, okay, kemungkinan yang pertama adalah customer kena fikir. Okay, customer kena fikir. So kenapa dapat blue tick itu adalah kenapa customer kena fikir. Faham tak ayat ni? Faham tak kenapa customer kena fikir? So bila customer kena fikir, pasti dia akan bagi blue tick. So macam mana yang boleh buatkan fikir ini? Soalan.
open ended. Nampak tak? Okay. So kenapa customer kena fikir, dan dia ulang balik daripada awal. Okay, kenapa customer bagi kita blue tick? Sebab customer kena fikir. So bila kena fikir, for sure lah, bila dia fikir macam so dia ada block. Okay, dia ada block. Faham? Contohlah saya tanya pada semua orang yang ada hari ni, boleh ke? Kan saya tanya soalan pada semua orang yang ada hari ni, boleh? Cuba jawab soalan saya tanpa fikir kan? Minat tak? Minat tak? Minat tak? Minat tak? Minat tak? Jawab je. Minat tak? Kemungkinan daripada 10 orang yang saya tanya minat tak, 7 ataupun 8 akan reply tak. Betul? Betul? Sebab tu kadang-kadang bila kita tanya soalan, bila soalan tu kena fikir, biasanya kita akan tahan dulu kejap. Ini minat apa ni? Nanti kalau aku cakap ya, nanti terus kena beli. So customer dah tahu you sedang dijual. Okay? Faham tak ni? Faham ya? Anak saya pun terus jawab tak. Tahu tak apa, dah memang benda tu adalah benda-benda yang benda common, benda biasa tau. So kalau boleh elakkan dan kurangkan customer kena fikir. Itu poin yang pertama. Faham tuan-tuan? Poin yang kedua, kenapa kita kena blue tick? Kan? Kenapa kita kena blue tick? Adalah kerana tiada rasa rugi. Dan tak ada keperluan. Okay, tak ada keperluan segera. 2 poin ni. Kan, saya bagi value barulah customer beli. Betul. Kan, sebab orang nak beli apa yang dia nak. Kadang-kadang bukannya nak beli apa yang kita offer. Faham? So contoh. Kat sini kan, kadang-kadang kalau diberi pilihan nak pilih Android ataupun iPhone, kan agak-agak awak akan pilih yang mana? Kan, biasanya awak akan pilih iPhone. Betul tak? Sebab diberi pilihan kan. Sebab apa? Sebab kita nak beli apa yang kita nak. Tapi sebenarnya apa yang kita perlu tu, so contohlah kita ni orang sales. Kan, kita ni orang sales. So bila orang sales ni perlukan bateri yang panjang. Kan, kita perlukan bateri yang panjang. So yang lama panjang pula. Yang long life lah dia punya tu, maksudnya tahan 2-3 hari lah bateri. Kan, adakah iPhone bateri ni tahan lama? Tak. Tapi sebab kita nak. So bila kita dah pakai macam, oh lama, asyik charge, penat lah. Sebab tu dia tambah satu lagi Android. Benda yang dia perlu. Last dia banyak lagi menggunakan Android berbanding iPhone. So nampak tak? Perasan tak benda itu jadi? Perasan. So sebab tu kadang-kadang kenapa customer bagi kita blue tick? Sebab kita tak memberikan rasa rugi pada customer. Dan yang kedua adalah customer tidak ada rasa keperluan segera. Kenapa dia kena beli dengan awak hari ini? Kenapa dia kena bayar sekarang? Kenapa dia kena reply sekarang? Itu. Tuan tidak buat benda tu. Tuan hanya tanya lepas bagi harga dah senyap. Betul? Kan? Lepas bagi harga senyap. Malah tanya nak package yang mana? Minat berapa paket? Nak berapa unit? So macam mana orang nak? Macam okey lah, blue tick lah dulu. Sebab tak ada rasa nak kena reply segera dan rushing. Faham tak? Tuan-tuan, dia kadang-kadang value, betul lah value. Value tu adalah add-on. Benda yang akan buatkan rasa nak terus beli, betul tak? Rasa rugi kan? Tapi kita tak ada rasa macam kita follow je customer tu. Customer tu nak produk, kita bagi tahu produk. Customer tu nak harga, kita bagi tahu harga. Customer nak ini, kita bagi je. Last tak ada benda pun. So closingnya mana? Faham tak ni semua? Faham tak? Sebab tu kadang-kadang kalau you dapat blue tick, cuba you fikir, okay, kenapa customer ni bagi blue tick? Kenapa? Bukannya asyik marah customer, alah blue tick lagi. Sebab kita tak boleh halang customer tu buat apa. Kan, kita tak boleh kontrol customer tu buat apa. Kan, malah kalau kita cakap, puan jangan blue tickkan saya boleh? Kalau puan nak cakap, tak nak, sudah. Awak gaduh dengan customer, tak ada siapa pun menang. Kalau awak menang pun customer lari, customer menang pun customer akan lari. So buat apa?
So awak kena bijak. So awak tahu bila awak tanya soalan, awak kena blue tick. Jangan tanya soalan. Faham tak? So sir, kalau tak boleh tanya soalan nak buat apa? Cuba tolong saya yang berada di TikTok dan yang berada di Instagram. Kalau tak boleh tanya soalan, lepas tu nak buat apa? Awak pula tolong saya. Sebab awak jauh lebih terror dengan saya. Awak jual macam-macam produk. Cepat. Cuba tolong. Dan kalau tak boleh tanya soalan, apa tu nak buat apa? Soalan tak salah. Awak boleh tanya soalan. Tapi awak kena add on satu lagi. Bagi value. Yelah, bagi value apa puan Nora ini? Bagi arahan. So, arahan tu arahan apa? Tuan Idin. Bagi value, bagi offer. Maksudnya? Yelah, kalau dah bagi offer, lepas tu? Lepas tu apa? Mudahkan customer buat keputusan dengan saya sepatutnya ajar benda ni dalam kelas yang berbayar lah. Tapi sebab alang-alang orang dah tanya tentang blue tick kan. Terus tetapkan harga dan cara payment, anda dapatkan alamat. Good. So sekarang ni, apabila you ada soalan, kalau you tanya, contohlah, boleh saya tahu apa yang puan nak hari ini? Boleh tanya soalan macam tu, tak ada masalah. Itu soalan yang bagus sebenarnya. Tapi guide mereka dengan pilihan jawapan. So mereka tinggal pilih saja nak A, B atau C. Faham? So kalau ada soalan, bagi jawapan. So kalau dah bagi soalan dan jawapan, tambah satu lagi iaitu CTA. Masuk CTA ni apa tuan-tuan? Masuk CTA ini adalah call to action. So kita nak customer tu pilih. Kita nak customer tu buat keputusan. Kenapa? Nanti kita akan belajar kejap lagi. Dan kita akan belajar kejap lagi macam mana nak bagi CTA yang baik dan jelas. Okay? Alright. Bagi arahan ke arah payment supaya customer tu buat keputusan separa sedar. Betul. Setuju. Okay? Boleh? Faham tak ni? Semua clear ke? So 99 orang mata memandang yang berada di TikTok. Boleh tak tolong saya untuk tap screen? Tap screen. Terima kasih. Share banyak-banyak. Dan insyaAllah kita nak tengok lagi lah 150 orang yang ada hari ni. Ajakkan kawan. Okay, boleh Bye Ati Machos. Faham sir? Clear. Terima kasih. Sabrina Abdul Rahman. Faham. Diners 1. Faham. Alhamdulillah. Dan ini baru poin yang pertama. So nampak tak? Walaupun tajuk kita hanya blue tick. Tapi dengan tajuk blue tick itu, tuan-tuan belajar banyak benda lain, betul tak? Sebab tu saya suka bila tuan-tuan tanya soalan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa macam apa ayat nak kena buat kalau tak nak kena blue tick. Dia bukan masalah ayat yang kita kena, maksudnya bukannya masalah customer kenapa dia blue tick tak, tapi kita kena ubah, okay, apa ayat aku yang pastikan dia boleh kurangkan blue tick. So kalau nak follow up itu, follow up yang macam mana? Follow up yang buatkan orang nak reply. Faham Okay, so sekarang ni kita masuk poin yang kedua. Boleh? Okay, so far semua belajar something tak dengan saya hari ni? Saya risau juga ni, kadang-kadang mungkin ada yang join ni bukan orang berniaga ke, ataupun tak faham ke, baru masuk tiba-tiba cerita pasal blue tick lah. Kan, macam mana tu? So saya harap you guys belajar banyak tak? Dapat belajar tak? Kalau dapat, tolong komen dapat banyak-banyak. Tolong komen. Saya suka bila orang komen. Sebab bila orang komen ni tandanya tuan-tuan masih dengan saya kan, dan masih boleh follow dengan baik lah, insyaAllah. Saya tak reti nak ajar benda lain, saya reti ajar bahasa hasil sahaja. Okay, dapat Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so kita masuk poin yang kedua. So sekarang ni, bila kita nak elakkan customer tu blue tick kan kita, tuan-tuan kena buat customer tu rasa rugi. Okay, so sekarang tolong saya letak 2 poin. Senaraikan ataupun tulis dan share dengan saya 2 sebab kenapa orang kena reply sekarang. Sebab kita tak nak blue tick kan? So kalau tak nak blue tick kena reply, betul? So bagi 2 sebab apa yang dia dapat kan, ataupun apa sebab dia kena reply sekarang. Faham tak maksud saya?
Kan apa yang dia rugi kalau apa yang dia dapat kalau dia reply sekarang, dan apa yang dia rugi kalau dia tak reply. Stok dah nak habis. Okay, limited stock. Kalau stok memang nak habis boleh guna, tapi jangan menipu. Okay, morning sir. I dah recommend your account masa I left ID. Oh, terima kasih Kak Bel. Terima kasih Kak Bel. Grab sementara promo. Faham? Limited offer. Lagi? Diskaun jangka pendek. Okay, lagi? Awak kena fikir ni. Kan, sebab kalau awak tak ada benda yang buat customer rasa rugi, customer tidak akan reply. Okay, customer tidak akan reply. So awak kena fikir dan selalu buat macam ni. Ada free gift. Betul Lady Boss Azhar. Okay, free gift banyak if beli cepat. Betul. So mungkin kita ada 5 free gift. Kan, kita ada 5 free gift. So untuk hari ni, kalau dia decide untuk order sekarang, dia dapat 3 free gift. Dia bayar sekarang, dapat 4 free gift. Nampak tak? So you ada extra free gift untuk setiap part yang biasanya customer blue tick. Faham tak? So awak kena, maksudnya apa? Awak kena cakna ataupun awak kena aware part-part dalam closing yang awak selalu kena blue tick. So bila tempat tu biasa kena blue tick, awak counter balik dengan hadiah. Hadiah tu kita anggap sebagai upah lah. Okay Kak, kalau Kak reply WhatsApp saya sekarang, saya bagi upah. Upahnya apa? Kan, saya akan pastikan akan dapat stok design yang terawal. Saya pastikan Akak akan dapat extra free gift. Saya akan pastikan Akak dapat free postage. So itu sebenarnya. Faham? So ingat apa saya pesan. Part-part yang biasanya awak kena blue tick. Okay, part-part biasanya awak kena blue tick, awak kena sediakan hadiah. Awak kena sediakan offer. Dan offer apa yang nak disediakan itu terserah, dan berbalik pada awak punya business model, berbalik pada awak punya profit margin. Kan, berapa mahal awak nak bagi, berapa mewah awak nak bagi, berapa premium awak nak bagi. So kalau awak tak ada budget, awak boleh start dengan gift ataupun after service yang orang lain tak offer. Faham? Boleh? Sebab tu kalau awak boleh kan, contoh bagi free gift banyak, be specific. Okay, jangan hanya kata okay, saya nak bagi free gift ni. Free gift apa? Nilainya berapa? Nampak tak? Dan sebab kenapa kita bagi free gift tu, so bila you ada jawapan-jawapan ke semua benda menit, insyaAllah. Boleh? Faham tak? Clear tak? So sebenarnya banyak cara lah kita nak elakkan kena blue tick ni. Cuma mungkin sebelum ni tuan-puan terlalu stuck kan, tak tahu nak macam kenapa. You terlalu fokuskan kepada masalah. So bila kita fokus pada masalah, tak nampaklah jalan-jalan lain. Itu saja. Dan kalau boleh, apa yang nak kena buat, kelas-kelas saya kalau lepas ni janganlah miss. InsyaAllah lah pukul 11, pukul 11.15, 11.20 ni kan, jangan miss. InsyaAllah. Dan kita akan ajar kan, kita akan share ilmu-ilmu yang terbaru untuk pastikan teropan boleh sentiasa on track. Okay? Boleh? Alright. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, so nampak tak? Clear so ini antara customer kena fikir. Yang kedua adalah customer tak serugi. Dan yang ketiga, yang dalam kedua ni, customer tak serugi dan tak ada rasa keperluan segera. Cuti sebulan lupa dah kelasa. Allah, saya lama dah cuti, maafkan saya. Itu salah saya juga. Okay, yang kedua. So saya masuk poin yang ketiga, boleh? Jawapan. Kita masuk poin kita yang ketiga So poin yang ketiga adalah penggunaan. Okay, Amelia Anamira 93. Perlu ke kita nak mention free gift kita ada certain customer terlalu push untuk tahu free giftnya. Kalau tanya saya, free gift itu kena dibagi tahulah. Kan, kalau boleh free gift itu kita bagi tahu, sebab kadang-kadang masalah kita adalah kita bagi free gift yang shop sendiri. Masuk shop sendiri tu kita bagi, kononnya nak bagi free gift banyak, tapi free giftnya tak apa-apa, so orang tak suka. Kan, menyemak je kat rumah. Faham Alright, good.
So kalau boleh free gift itu adalah free gift yang apa yang customer perlukan. Classes setiap jam 11 ni ada save ke dekat YouTube? Sebenarnya saya ada save, cuma tak upload je lagi. Saya tak upload lagi. Tapi mungkin mana tahu saya akan upload di tempat yang asing, unlisted, dan mungkin siapa-siapa yang nak masuk circle sajalah yang kita akan bagi. Kan kalau dulu saya buat public, tapi public tu biasalah kan ada orang ambil kan, so kita nak yang private je bagi orang yang betul-betul nak belajar je, insyaAllah. Right. Okay, sahabat Fatin, sir, kalau macam COD kan, Grab lebih mahal. Grab lebih mahal ke, reasonable ke harga dia, sebab kita akan guna dan kita akan guna masa dan minyak. Grab lebih mahal ke? Kalau tanya saya Fatin, jadikan Grab ataupun Lalamove itu adalah benchmark. Jadikan Grab dan Lalamove itu adalah benchmark untuk kita kira, okay, kalau aku bagi harga macam ni murah sangat ke ataupun just nice. So contohlah kalau kita rasa macam harga kita ni mahal, okay, minta dia check, okay, rate Lalamove, Grab ke tempat kita, biar dia adjust sendiri, biar dia set sendiri. Faham ya? So bila dia dah set sendiri baru dia nampak lah, kalau COD dengan Fatin ni harga dapat 50 apa, kalau harga asal harga Grab RM30, Fatin minta RM10, jimat banyak ni. Dia baik kat Fatin lah. So Fatin punya charge itu tidak nampak mahal. Okay, alright. Okay, Siti Asmahan, macam mana nak join circle? So nak join circle ni very simple, pergi ke saya punya profile, kat situ ada sedharma.com, awak klik dan join dalam Telegram kita orang. Okay, boleh Alhamdulillah. Okay, so yang ketiga tuan-tuan, masih boleh teruskan ke? Masih boleh teruskan ke? Cuba komen. Kan, masih boleh teruskan ke? Yang berada di IG ada 30 orang, yang di TikTok ada 56 orang. Cuba komen. Kan, masih boleh teruskan ke? Kalau boleh tolong komen boleh. Kalau boleh tolong komen boleh. Komen boleh. Lama dah saya nak buat macam tu kan. Alhamdulillah. Boleh Alright. So yang ketiga, dan ini ramai orang guna. Ramai yang orang guna. Kenapa? Kan, perkataan. Ataupun saya suka khusus kepada perkataan inilah. Kan, perkataan apabila kita ketika bagi harga. Okay, ni lagi-lagi ketika bagi harga ni, kan, awak suka guna perkataan. Kan, awak suka guna perkataan apa? Kan, suka perkataan promo. Cuba ngaku, siapa yang memang suka gila dengan perkataan promo? Cuba ngaku siapa yang suka dengan perkataan promo ni? Kan, suka guna perkataan promo sebab rasa macam promo ni orang nak belilah. Kan, bila ada promo je baru orang nak beli. Betul tak? Semua kadang-kadang kan bila kita guna perkataan promo ni tuan-tuan, dan apabila kita gunakan perkataan promo ni, apa yang terjadi adalah customer akan tanya. Cuba komen, customer akan tanya apa? Customer akan tanya apa? Customer akan tanya? Customer akan tanya? Yes! Terima kasih Fatin. Customer akan tanya sampai bila? Faham? Dan sampai bila ni adalah satu soalan yang awak akan terima bila awak guna perkataan promo. Betul? So biasanya memang orang akan tanya sampai bila, dan apabila kita ada jawapan sampai bila, ini adalah tanda ada masa. So bila ada masa, ada peluang. So bila ada peluang, boleh fikir. So bila boleh fikir dapat apa? Bila boleh fikir dapat apa? Dapat blue tick. Faham? Faham tak? So itu kadang-kadang benda-benda kecil macam ni yang boleh menyebabkan kita ni dapat blue tick. So Alhamdulillah hari ni saya share dengan tuan-tuan 3 sebab kenapa kita kena blue tick dan macam mana kita nak uruskannya dengan baik. Faham tak ni? Boleh Sebab tu kalau boleh elakkan gunakan perkataan-perkataan yang macam ni lah,
Elakkan tanya soalan open-ended. Pastikan kalau kita tanya soalan itu sekali dengan pilihan jawapan. Dan kita bukan hanya sekadar nak follow customer, tapi kita nak guide customer. Kita nak guide customer tuan-tuan, bukan nak sekadar follow. Kita nak guide dia apa yang dia kena dapat, mudahkan urusan customer. Macam tu. Faham ya? So apa cadangan untuk tukarkan perkataan promo? Kan kita biasanya, kalau saya lah kan, boleh ganti kepada offer special hari ni. And offer special hari ni. So ini antara perkataan yang tuan-tuan boleh guna. So bila ada perkataan hari ini maksudnya ada urgency kat situ. Ada rasa rugi kalau dia tak buat any kind of action kan, ataupun tak buat apa-apa. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? So kat situlah macam mana kita boleh upgrade sikit ayat kita, supaya customer rasa macam ruginya kalau tak ambil. Ruginya kalau aku tak ambil. So kalau lah dia kata alamak, tapi hari ni tak boleh nak bayar lah, nak kena buat apa? Nak kena buat apa? So insyaAllah ayat yang kita akan belajar, nak kena buat apa kalau customer kata tunggu gaji mahal sangat, insyaAllah kita akan belajar pada hari Isnin. Boleh ke boleh? Kita akan belajar pada hari Isnin. Itu nanti ada ayat yang proper lah kan. So tuan-tuan rasa-rasa nak join lagi tak hari Isnin kelas? Alah, iyalah kita bagilah sikit. Hari ni kan saya dah bagi 3 poin dah kan. Belajar sesuatu tak? Belajar kan. So kita belajar kenapa kena blue tick kat lepas harga, betul tak? So masa harga. Okay, by the way, yang ni tuan-tuan dah catat ke? Dah screenshot. Pukul berapa sir? Macam biasalah pukul 11 Amalina. Biasanya pukul 11 insyaAllah standby lah depan IG, depan TikTok tu muncullah saya. Doakan saya kalau saya doakan saya sentiasa sihat dan dipermudahkanlah untuk buat kelas setiap hari. Carilah di TikTok, di IG, memang eksklusif lah di TikTok dan di IG sepanjang bulan Jun ini pukul 11. Kalau lewat pukul 11.15, kalau tak sempat sangat pukul 11.30, atas 11.30 kalau saya tak masuk, awak jangan cari saya. Memang dah tak ada kelas untuk hari tu. Minta maaf lah. Okay, boleh Alright. So sebab tu kadang-kadang apabila kita ni bonus, boleh tak saya bagi bonus? Okay, saya bagi bonus sebab tuan-tuan dah tap screen banyak-banyak kan. Sekarang like dah berapa berada di TikTok? Cukup tak 10,000 kan? Kalau cukup 10,000 insyaAllah saya kena bagi bonus lah kan. Lama tak jumpa Tuan Dharma. Biar sebelum ni kita jumpa kat mana Syifa? Kan selalu set time macam tu, 11 time untuk sir. Allah, terima kasih. Sampaikan salam pada Fafa. Oh dah 11, dah lebih. Kalau dah lebih memang kena bagi bonus lah kan. Kalau lebih dah memang di Soho tuan. Oh lama lah, lama sangat saya tak pergi kan. So insyaAllah lah bulan 7 nanti saya ada ke Alostar. InsyaAllah nanti kita singgah. Okay. Alright, so saya bagi bonus tuan-tuan ni bonus time. Leave dulu. Sila tak apa, kerja tu penting. Bonus elak blue tick lepas bagi harga. Okay, elak blue tick lepas bagi harga. Ni bonus untuk tuan-tuan sebab stay sampai habis. Okay, bonus sebab tuan-tuan dah stay sampai habis, saya kena bagi bonus lah. So tak ada tambahan, tak ada add on, tak ada upsell. Tuan-tuan just sebab tuan-tuan tak stay, saya kena bagi bonus. Itu je kan. Sebab mungkin awal-awal tadi ramai yang dah pergi, ada kerja. It's okay, don't worry. Tapi yang stay ni kita nak raikan. Dan siapa-siapa yang baru masuk, alhamdulillah, ini adalah rezeki awak. Masuk-masuk tu dapat bonus. Kan, cuma tak tahulah you dapat daripada awal ke tidak. Okay, right. So first, saya dah tak kerja sana, saya continue study dah. Auto rancak saya kalau tuan guide. Allah, terima kasih Syifa. InsyaAllah, don't worry Syifa. So belajar betul-betul. Nanti kita, awak buatlah business ke, kerja dengan orang, buat sale, nanti saya guide. Okay, right. Okay, so apabila kita buat nak bagi harga ni tuan-tuan. Okay, faham Dia punya tips ni yang pertama adalah bagi harga.
Okay, so apabila kita nak bagi harga, kan, you kena faham satu benda. Apabila kita bagi harga ni, jangan bagi katalog. Tu pantang larang yang pertama. Bukan janganlah. Kalau boleh elakkan. Elakkan bagi katalog. So, maksud katalog ni apa? Maksud katalog ni adalah semua senarai harga yang ada. Semua senarai harga yang ada. Kita tak nak bagi senarai tu. Sebab apa? Bila ada senarai harga, kan ada banyak pilihan. Betul tak? Kan ada banyak pilihan. So bila banyak pilihan, boleh fikir ada masa ada peluang. Peluang kena blue tick lah. Brochure sama ke? Sama. Sebab tu kadang-kadang brochure orang tak baca, orang pegang. Betul tak? Tapi orang yang akan tengok adalah mungkin combo, package. Sebab tu biasanya brochure itu dimasukkan sekali dengan yang apa, harga-harga yang terkini. Ataupun satu package yang kita highlightkan asing, kita nak bagi kat dia. Itu lebih elok berbanding kalau kita bagi katalog ataupun senarai harga. Faham tak? Contohlah, saya bagi contoh kan tuan-tuan. Kemarin raya, baju Melayu lah, kan? Baju Melayu kan warnanya kan banyak, betul tak? Kan biasanya orang pilih terus ke? Tak. Biasanya lelaki ni akan tunggu wife dia beli baju dulu, kan? So susah kita ni nak buat keputusan sebab terlalu banyak dan semua cantik-cantik. So bila terlalu banyak cantik-cantik, yang untungnya siapa? Yang untungnya adalah orang yang seterus tu. Bila dia dah dapat, okay, orang ni dah dapat ni, dia kan dah lupa, betul tak? Kita tak follow up pula tu. Orang ni dah dapat, dia dah bagi katalog. Lepas tu kita duk check, nantilah dulu pening kepala. Nanti once dia dah ready, siapa yang dia nampak, itu yang dia beli. Itu je. Faham Kalau kita bagi katalog based on item yang dia nak tu macam mana? Means katalog dari feature WhatsApp Business. Betul? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau saya lebih suka jangan bagi link lah. Dan Atisha, jangan bagi link. Sebab bila bagi link, awak menghantar customer tu ke tempat lain. So bila awak hantar customer tu ke tempat lain, customer tak suka. So apa kata fokus kepada, macam contohlah kalau kita nak bagi katalog tu, bagi dalam bentuk gambar. Jangan hantar orang macam tolak orang ke sini, jangan. Lagi-lagi contoh sekarang ni saya dah tengok cara closing dia bagi katalog link kat Telegram. Dia bagi link Telegram bang. Jangan main-main. Link Telegram, dia suruh customer check lah kat sana. Kalau dah tahu apa yang nak, bagi tahu. Kalau awak ni pemborong, kalau awak ni ejen besar, orang semua nak cari awak, tak ada masalah. Tapi masalahnya customer awak itu je. Buat apa? Faham And kalau link Shopee tak apa cancel. Link Shopee boleh tapi untuk payment saja. Link Shopee untuk payment saja. Tak send link katalog bis yang WhatsApp Business sediakan atau send gambar item yang dia nak dan warna apa. Boleh je Atisha. Okay, faham Alright. So itu cadangan yang saya boleh bagi tahulah. Kan, satu lagi bagi katalog dalam bentuk PDF. PDF tu kira okey lagi lah. Ada orang bagi link Telegram. Itu cannot brain. Sebab apa? You memberi peluang customer untuk berfikir, dan apabila berfikir ini boleh menyebabkan blue tick. Itu sahaja. Faham? Boleh? Alright, so yang pertama, apabila kita nak elakkan dapat blue tick selepas bagi harga, elakkan bagi katalog. Bukannya tak boleh, elakkan. Bagi apa yang customer nak dulu. Kalau dia kata boleh tak saya nak katalog, boleh sangat, tak ada masalah. Okay, faham Alright, awesome. Yang kedua, apabila kita bagi harga, bagi maksimum 3 pilihan harga sahaja. 3 pilihan harga sahaja. Awak jangan bagi banyak-banyak. Okay, awak jangan bagi banyak-banyak. Saya nampak saya punya favourite perfume saya, artisanperfume.my, dan saya ada favourite guru Canva saya, Cydia.co. Awak jangan buat tak nampak Dina aku lempang kau sekarang. Time-time macam ni habis baru nak masuk. Kau solat Jumaat ke apa? Kan, tak apa, it's okay. Yang penting dia masuk. Tak apalah, biasalah kalau dengan student-student duduk depan ni kan, kita kena tegur sikit kalau dia tak nampak.
Kan buat-buat tak nampak kan. Sejak-sejak dah famous ni susah kadang-kadang. Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah bagi maksimum 3 pilihan harga sahaja. So tuan-tuan nak bagi combo apa, nak bagi package apa ni? Nak bagi package apa? So kalau saya start dengan 3 je lah. Yang pertama basic ataupun percubaan. Basic ataupun percubaan. Yang kedua adalah hot selling. Saya memang suka guna hot selling. Dan yang ketiga adalah eksklusif ataupun set lengkap. Okay, dia ada macam-macam cara macam mana kita nak bagi harga, tapi you fokus pada 3 saja. 3 pun dah cukup banyak dah. Okay, 3 pun dah cukup banyak dah. Okay, faham tak ni? Tips nak elak blue tick lepas bagi harga. Elakkan bagi katalog. Dan kalau gambar bagi harga pun kalau maksimum 3, 2 pun dah cantik sebenarnya. 1 terlalu memaksa kan. Bila 1 terlalu memaksa ni orang tak suka. So 3 lah, 3 cantik dah. Okay, saya dah try buat package combo hasil dengan tuan. Alhamdulillah berkesan, cepat reach target. Terima kasih sir. Terima kasih Diana. Alright, faham boleh. Dan combo ni memang proven lah. Saya sendiri menggunakan formula yang sama kan. Dan kalau you ada add-on, you add-on asing. Maksudnya contoh, okay, ada tak yang kat sini jual tudung? Cuba komen kan. 91 orang yang berada di TikTok dan 32,000 orang yang berada di IG. Ada tak yang kat sini jual tudung? Ada tak? So apa pendapat sir kalau laki bisnes produk kosmetik? Sesuai ke? Selagi buat duit, buat. Selagi buat duit, buat. Kosmetik tak ada masalah lah. Kadang-kadang tak semestinya kita kena pakai kosmetik kan. Saya sendiri pun kalau buat live, saya suka pakai filter freckles. And Magna Repair, saya buat servis custom PC. Masya Allah, tahniah. And Magna kat area mana Magna Repair? Kalau dekat saya nak sampai dah. Hari ni pun saya nak sampai kan. Saya nak upgrade motherboard saya kan. Saya terangkan sikit contoh hot selling. Okay, contoh hot selling dia simple je. Contoh hot selling ni adalah yang paling ramai orang ambil. Paling ramai orang beli. So biasanya point yang di tengah-tengah lah kan, yang di tengah-tengah. So kenapa kita kena ada 3? Sebab manusia tu suka yang kat tengah-tengah. So kalau awak letak hot selling ni, contohlah awak nak jual RM100. Kalau awak letak RM100 yang paling atas, orang akan kata produk awak mahal. Mahal sebab apa? RM100. Betul tak? So kalau awak nak dapatkan RM100 awak tu murah dan achieve boleh beli, mampu beli, awak kena ada package 200. So package 200 itu kita anggap sebagai set lengkap. Hot selling yang 100 itu adalah hot selling. Dan package percubaan itu kita boleh letak RM80. So nampak tak? RM80 ke 100, 100 ke 200. Agak-agak orang ambil tak 100, orang akan ambil 100. Sebab apa? Basic 80, tinggal tambah 20 dan dapat hot selling. Itu saja. Okay. Oh, area Kelantan. Tak apa. Kalau Kelantan jauh lah pula. I perempuan tapi I repair PC. Tak apalah. Kan lagi lah orang suka. Saya pernah join kelas best. Saya jual Fafler. Pinva, nanti kita akan jumpa insyaAllah pada bulan Julai 13, 14, 15, 16 Julai. Kita ada sales bootcamp dengan Fafler. Cuba tanya leader. 80 ke 100 ke 200. Itu contoh saja. Banyak klien minta proposal. Faham? Alright. Okay, by the way, yang kat TikTok semua okey ke? Hot selling dengan combo ni lebih kurang sama ke? Sama je, nama je berbeza. Kalau awak jual baju, awak boleh guna perkataan koleksi. Kalau awak jual servis, awak jual package. Kalau awak jual produk, awak boleh jual combo. Kalau awak jual skincare, awak boleh jual set. Tak ada masalah kan. Makan masa untuk buat proposal, agak buang masa kalau buat proposal. Proposal apa ni? Proposal apa? Sebab tu proposal ini, sebab tu kadang-kadang apabila kita bercerita tentang proposal ni memang saya dah ada template dia tau. Maksudnya okay, based on budget. Sebab kita kan dah berniaga dah lama, betul tak? So kita dah tahulah apakah
range cost ataupun modal orang yang orang nak. Sebab tu bila you buatkan combo, you akan jimat masa buat proposal. Sebab custom tu biar yang orang nak saja. Yang orang nak. So ada tak kelas dalam masa terdekat? Kalau tanya saya, kelas yang masa terdekat, saya memang ada plan untuk buat dengan circle saya pada 6 hari bulan. 6. Bukan 6, 7. 7 hari bulan malam. Nanti apa-apa nanti follow saya ataupun pergi kat saya punya profile. Kat situ ada link untuk dapatkan ebook, dan ebook itu semua orang yang dapat ebook boleh join kelas. Okay. Saya dah buat katalog untuk ganti proposal tapi kurang sambutan. Kita kena check balik Tuan Abdul Hadi. Sebab kadang-kadang beza servis, beza produk itu, cara nak bagi harga tu berbeza. Kan? Okay. Magna Repair, saya boleh tak namakan package tu contoh package baju raya? Kalau package baju raya tu tak sesuai lah kalau package. Kalau baju raya ni kita sebut sebagai koleksi. Okay, baju raya ni kita sebut sebagai koleksi. Boleh Alright. So yang di IG semua okey ke? Sebab saya tak dapat soalan pun. Kalau customer nak combo tapi dah habis combo hanya ada loose. Bila loose dia tak nak beli sebab beza RM23 less dengan combo. Macam mana sir? Kalau tanya saya, dia nak combo tapi combo habis dia nak loose. Kenapa tak terjual adalah kerana keperluan manusia. Kan, keperluan dia nak combo tapi awak tak ada combo, awak ada loose. So kalau dia tak nak tu wajar lah. Macam kita lah, kita nak makan nasi habis. Kita nak makan nasi ayam habis. Awak suruh makan itik ataupun awak suruh makan daging, awak nak tak makan daging? Tak nak kan? Tak apalah. So apa kita boleh buat adalah, okay kak, macam ni lah kak, kalau akak nak combo juga, akak bagi saya masa 3 hari. Kita pre-order. Tapi disebabkan akak dah pre-order dengan saya akan bagi extra free gift. Set little. Itu je. Okay. Kalau customer tanya, ni je ke yang ada? Okay puan, ini adalah 3 package kami yang paling laku. Kalau puan rasa ada kalau puan perlukan produk lain, just kita boleh custom. Nampak tak? Faham ya? Kalau okay lah, kadang-kadang mungkin package kita 3. Dia kata ini je ke yang ada? Kita ada banyak package lagi, tapi ini adalah yang paling laku untuk minggu ini puan. So kalau puan ada package-package yang puan berkenan, share dengan saya sekarang, kita akan tolong checkkan. Tak ada masalah. So saya boleh tahu puan nak produk yang macam mana ya, dan you boleh tanya soalan. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan terlalu hafal skrip. Sebab bila kita hafal skrip, itu yang menyebabkan kita stuck bila customer tanya ataupun bagi ayat yang tak ada dalam skrip. Faham tak maksud saya? Okay, faham Alright. So satu, macam mana kita nak elakkan blue tick lepas bagi harga? Yang pertama, elakkan bagi katalog. Yang kedua, bagi maksimum 3 pilihan saja. Dan yang ketiga ini adalah, okay, ni last penutup ni penutup sebab kita dah 12 minta maaf lah ambil masa lebih ni. Ya Allah, ampunkan saya. Biasalah bila masuk bonus je dia terlebih masa. Okay. Alright. So point yang ketiga adalah adab ataupun mungkin selepas bagi harga. Selepas bagi harga. Okay, ingat jangan tanya soalan. Jangan tanya soalan. Kan bantu mereka buat pilihan. Maksudnya apa? Kan bantu mereka buat pilihan ini adalah dengan endorse. Endorsement. Kenapa mereka kena ambil cadangan yang kita berikan itu? Faham tak? So ayatnya apa? Saya laju sikit tuan-tuan. Yang pertama, sebut nama customer. Okay, sebut nama customer. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi arahan dengan jelas. Okay, bagi arahan dengan jelas. Okay, yang ketiga, bagi sebab. Bagi sebab. Kenapa dia kena buat? Kenapa dia kena ambil package hot selling? Kenapa dia kena ambil package lengkap?
Okay. Dan yang terakhir adalah tambahkan emosi. Tambahkan emosi. Boleh? So insyaAllah minggu depan kita ada beberapa tajuk-tajuk yang menarik untuk kita bahaskan. Yang pertama adalah macam mana kita nak handle rejection like a professional. So kalau orang kata mahal, kalau orang kata tunggu gaji, so minggu depan kita akan belajar. Dan yang kedua, apa yang kita buat, kita akan buat ayat ni lah. So lepas bagi harga, lepas tu macam mana ayat cadangan untuk customer tu pilih. So Dharma selalu start kelas jam berapa ya? Saya selalu terlepas pukul 11. Saya selalu start pukul 11. So far kalau pukul 11.30 tu saya tak on lagi tu, maksudnya memang tak ada kelas. Berapa hari bulan dan jam berapa? Tuan Muda Taha. Kalau saya buat kelas, kalau saya biasanya kalau kat TikTok ni hari-hari lah pukul 11. Kan? Tapi kalau you guys nak belajar yang lebih intense, atau bukan lebih intense lah, maksudnya tak ada banyak mengarut sangat kan. Maksudnya ada modul itu, saya plan 7 hari bulan. Pukul 9 sampai pukul 11, 7 hari bulan. So macam mana nak join, awak boleh pergi ke saya punya bio sekarang. Kat situ ada profile, ada profile link. Tekan di youngsterdharma.com dan you pilih untuk dapatkan ebook. Dan ambil package sekali untuk kelas. Dan you boleh join kelas 7 hari bulan ini. Dan setiap kelas-kelas yang saya buat, kalau kelas 2 jam tu memang kelas yang berbeza sikit lah. Beza sikit lah. Dia ada juga, tapi kalau tanya saya, ini kalau awak join hari ni dapat yang ni, Alhamdulillah. Tapi kalau awak join yang kelas untuk yang dengan ebook sekali tu, memang kita dah ada dia punya model dia lah. Okay, awal buat apa, lepas tu buat apa. So you akan lebih tersusun lah cara you belajar. Sekarang ni saya lompat-lompat je. Okay, boleh? Alhamdulillah. Okay, so sekarang pun dah 12.16. Saya rasa ramai yang mungkin dah ready nak pergi ambil anak masing-masing. Terima kasih sebab sudi join. Anda memang baik hati kan. Capai juga impian saya untuk lihat 100 orang yang berada di TikTok. Dan terima kasih juga pasal di IG 37 orang maintain je daripada tadi. So insyaAllah ni kenapa kat IG 37, kat TikTok 100, sebab kita kongsikan orang yang sama yang ada. So don't worry. So yang berada di IG nanti jangan lupa, kalau siapa-siapa yang dalam IG seorang founder ke seorang leader perlukan training untuk bulan Jun, saya masih ada beberapa slot untuk mungkin lebih kurang 3 tim lagi kot. 3 hingga 2 tim saja lagi untuk saya bantu sepanjang bulan Jun ini untuk 4 sesi. So kenalkan saya pada mereka dan insyaAllah kita akan bantulah apa yang kita boleh bantu, insyaAllah. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So Alhamdulillah kita dah selesai untuk sesi hari ni. Dan semoga tuan-tuan belajar banyak sangat. Dan saya sendiri pun seronok juga belajar dan mengajar tuan-tuan. Dan mungkin saya harap menjawab lah. Sebab tuan-tuan sentiasa menanyakan soalan yang bagus-bagus. Participate. Dan kalau rasa macam hari ni sesi ni memberikan banyak manfaat, jangan lupa untuk tag saya di Instagram kan, dan share lah you punya aha moment ataupun satu benda lah yang you rasa macam, oh aku nak kena cuba hari ni. Boleh Alright, so itu saja daripada saya. Saya Dharma, your favorite closing specialist. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ni sampai satu masa nanti insyaAllah kita semua berjiran di syurga nanti. So saya Dharma, your favorite closing specialist. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Dah lah tu sedih. Dah Jun dah ni. Okay, chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semua.